Dr. Haji Zulkifli. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yang Di-Pertua, saya buka majlis ini dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah memberi pandangan juga pertanyaan berkenaan dengan isu-isu yang terkait dengan hal ehwal Islam di bawah kementerian saya bagi perbahasan perbelanjaan 2021. Tuan Yang Di-Pertua memandangkan masa yang begitu terhad, maka saya katakan seperti berikut. Pertama sekali, soalan daripada Kuantan berkenaan dengan penyerapan guru kafa ke jawatan tetap S29. InsyaAllah melalui projek rintis ini juga guru kafa akan dibayar allowance setaraf dengan DG29 melibatkan anggaran perbelanjaan sebanyak 2,5 juta lebih. Dalam hal ini kerajaan perlu melihat banyak aspek, terutamanya kelulusan pihak-pihak berkenaan perlu diperoleh terlebih dahulu sebelum cadangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapat kelulusan daripada agensi pusat dalam urusan peruntukan dan pewujudan perjawatan. InsyaAllah saya berdoa pada Allah kita akan dapat laksanakan. Isu yang seterusnya daripada YB. Maaf Yang Pertama Menteri, soalan saya, kalau dia nak dilaksanakan, dia perlu berada dalam bajet dan ada jumlah itu dibutirkan di bawah butiran. Itu soalan saya tadi. Bukan sama ada kita komited atau tidak. Memang saya tahu memang patut buat tahun 2021, tapi di manakah butiran tersebut? Kalau 2.5 juta, di manakah? Di bawah butiran mana? Kod mana? Ya, yang dikatakan ada jumlah tersebut. Terima kasih. Ya. Jawab bertulis. InsyaAllah kami akan jawab secara bertulis lah, insyaAllah. Isu yang seterusnya berkenaan dengan YB Kuantan juga, kenaikan 42 juta berbanding tahun 2020 dan pembinaan Masjid Surau dan pembaikan naik taraf. Masalah ini sebenarnya peningkatan 42 juta itu disebabkan allowance guru kafa kita naikkan RM100 daripada RM900 kepada RM1,000. Dan peruntukan tersebut berkenaan dengan masjid dan surau untuk wilayah persekutuan dan agensi persekutuan yang berkaitan. Soalan seterusnya daripada Kuala Kerai berkenaan dengan penyeragaman undang-undang syariah di negeri-negeri seluruh Malaysia. Dalam hal ini, Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan CV JAKIM telah merancang dan berunding dengan negeri-negeri bagi menyelaraskan dan menyeragamkan beberapa undang-undang syariah lain, termasuk Undang-Undang Jenayah Syariah, Undang-Undang Profesion Guaman Syar'i, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam. YB Parik bertanyakan berkenaan wajarkah fatwa dikeluarkan bagi membolehkan golongan yang terjejas dengan COVID-19 menerima bantuan zakat. Tidak perlu fatwa yang khusus kepada golongan yang terkesan disebabkan COVID-19. Mana-mana orang yang terjejas disebabkan oleh COVID-19 adalah dibenarkan untuk memohon bantuan daripada pusat zakat di seluruh negara kerana mereka adalah tergolong daripada golongan asnaf yang layak untuk diberikan bantuan sebagaimana yang kita amalkan di wilayah persekutuan. Seterusnya, YB daripada Pontian dan Lembah Pantai bertanya jumlah kutipan zakat wilayah persekutuan dan berapakah jumlah dana zakat yang telah dibelanjakan semasa COVID. Anggaran kutipan zakat pada tahun 2021 dan apa perancangan sekiranya kutipan zakat berkurangan. Alhamdulillah, sehingga 30 Oktober 2020 sebanyak 536 juta lebih zakat telah dikutip oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Khusus untuk bantuan dan inisiatif semasa COVID-19 sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan bermula Mac 2020, MAWIP telah membelanjakan hampir 75 juta bagi membantu mereka yang terjejas. Terbaru, bagi mendepani gelombang ketiga COVID-19, MAWIP telah memperuntukkan sebanyak 38 juta 9.98 juta menerusi MAWIP Prihatin 30 Kasih Asnaf. Secara keseluruhannya sebanyak 114 juta telah dibelanjakan daripada dana zakat oleh MAWIP khusus kepada COVID-19 yang melanda baru-baru ini sehingga sekarang. Berkenaan dengan soalan daripada YB Lembah Pantai, masalah Jawi iaitu pemindahan operasi SRA Umar Abdul Aziz ke Masjid Wilayah. Buat masa ini Jawi dalam pertimbangan untuk mengekalkan sekolah rendah agama Umar bin Abdul Aziz
di Kompleks Pusat Islam KPI setelah premis asal di Masjid Negara diubah suai hanya untuk digunakan bagi pengajian kelas dewasa. Soalan daripada YB Jerai, YB Jelebu dan YB Parit Bunta berkenaan dengan peruntukan pembangunan SRA, Siraj dan juga Kafah. Dalam konteks wilayah-wilayah Persekutuan, Jawi menerima peruntukan pembaikan dan penyelenggaraan berjumlah 4 juta untuk 77 buah SRA, 5 buah Siraj dan juga 125 Kafah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Walau bagaimanapun, usaha pembangunan termasuk pembaikan dan penyelenggaraan institusi tersebut turut dilaksanakan melalui peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkenaan dengan persoalan daripada Kuala Kerai, penubuhan Ya, akademi... Bapak Menteri, Ya, boleh saya bertanya? boleh. Okey. Saya ingin merujuk kepada jawapan Menteri Kewangan ketika menggulung pembahasan secara dasar belanjawan baru-baru ini yang menyebutkan penegasan beliau akan meneruskan sumbangan sebanyak 100 juta ringgit untuk penyelenggaraan sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz, sekolah agama swasta dan pondok. Persoalan saya terhadap kepada Yang Berhormat Senator Menteri Awal Agama, apakah perkara ini diperuntukkan dalam belanjawan yang kita akan undi pada hari ini di bawah JAKIM dan di bawah butiran yang mana? Yang pertama. Yang keduanya, jika ya, apakah mekanisme pengagihan peruntukan dan formula menentukan keutamaan untuk pengagihan peruntukan tersebut kepada semua sekolah terlibat? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana yang telah disahkan oleh Menteri Kewangan, ada satu soalan yang sama. Saya terlupa. Soalan yang sama. Pasal tahfiz juga. Kalau sama cukup dah. Dah bukan. Bukan soal tu. Sekarang ni soal dia. Sama tu makna tajuk sama, perincian dia lain. Tajuk sama. Tadi disebut, ditanya tadi, saya pun soal yang sama. Bukan soal yang 4 juta tu hanya di wilayah persekutuan. Betul? Tadi Menteri sebut. Tapi soalan yang kami ajukan, Jelebu, Jerai, termasuk saya, kenapakah peruntukan 100 juta yang telah diperuntukkan sebelum ini dan sebelumnya 75 juta tidak dilihat di dalam kita punya perincian di dalam saya tengok JAKIM itu biasa saja, emolumen, tak ada yang ekstra. Macam dulu kita ada 100 juta untuk khas tahfiz, SRA dan sebagainya. Tapi ini tidak kelihatan, yang kelihatan hanya 4 juta. Itu saya rasa yang soalan yang diajukan. Kemudian masa penggulungan, Menteri Kewangan ada sebut bila ditanya oleh sahabat saya, dia kata ada peruntukan. Jadi di mana perincian itu yang kami tanya ni, di mana? Okey. Saya tidak ada di sini. Mohon penjelasan dan pencerahan. Okey, terima kasih. Nak tanya Pak Bunta ni pasal kedua-dua soalan ini saya suka nyatakan begini, sebagaimana yang telah disahkan oleh Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan dalam penggulungan peringkat dasar baru-baru ini, saya ingin menegaskan bahawa Kementerian Kewangan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit di bawah peruntukan khas B11 kepada JAKIM untuk disalurkan bagi penyelenggaraan dan penambahbaikan sekolah pondok, sekolah tahfiz dan juga sekolah agama rakyat yang memberi manfaat kepada sekitar 3,500 buah sekolah, insya-Allah. Berkenaan dengan cara kita laksanakan, kita ada skema dia dan kita ada prosedur dia. Sebagaimana 100 juta pada tahun ini kita telah agihkan hampir keseluruhannya. Dan insya-Allah hal yang sama kita akan laksanakan sebaik mungkin. Soalan seterusnya, penubuhan Akademi Latihan Kehakiman Syariah yang ditanya oleh oleh Kuala Kerai. Suka saya nyatakan kerajaan akan meneruskan penubuhan Akademi Latihan Kehakiman Syariah yang akan dijalankan secara ad hoc melalui fasiliti sedia ada di Kompleks Islam Putrajaya, sehinggalah peruntukan berkaitan pembinaan bangunan fizikal dapat diluluskan oleh kerajaan. Buat masa ini, program-program latihan yang dikendalikan oleh bahagian latihan JKSM masih berterusan dan ianya menjurus ke arah penubuhan dan operasi Akademi Latihan Kehakiman Syariah. Soalan yang terakhir,
usaha memartabatkan mahkamah syariah memang kita tak dapat nafikan sebagaimana yang ditanya oleh Pasir Putih. Dari semasa ke semasa dalam menjalankan usaha ke arah penyeragaman undang-undang pentadbiran kehakiman syariah antara negeri melalui Jabatan Kehakiman Syariah JKSM, selain daripada usaha pindaan terhadap undang-undang sedia ada, penyeragaman pentadbiran juga dilakukan melalui pembinaan arahan amalan mahkamah syariah, kaedah-kaedah mahkamah syariah dan prosedur operasi standard SOP yang akan digunakan di seluruh mahkamah-mahkamah syariah. Usaha tersebut juga melalui perbincangan dalam persidangan ketua-ketua hakim syar'i seluruh Malaysia dan mesyuarat ketua-ketua pendaftar mahkamah syariah baru-baru ini. Inisiatif berbentuk inovasi juga telah diperkenalkan bagi mempercepatkan penyelesaian kes dan kelancaran pengurusan pentadbiran syariah. Soalan seterusnya daripada Parit Bunta berkenaan penjelasan kenapa bajet JKSM dalam trend menurun dari 2018, 2019, 2020, 2021. Untuk makluman yang berhormat, peruntukan mengurus JKSM mengalami sedikit penurunan dari 2019 hingga 2020 disebabkan oleh bayaran sewa beli perabot pejabat di Kompleks Islam Putrajaya telah diselesaikan pada tahun 2019. Bagi peruntukan pembangunan pula, peruntukan sebanyak 20 juta yang telah diluluskan pada tahun 2021 melibatkan 4 projek pembangunan mahkamah syariah sedia ada, iaitu Kompleks Syariah Mahkamah Syariah Negeri Sabah, Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang, Mahkamah Syariah Daerah Papa dan juga Mahkamah Syariah Daerah Tawau. Sehingga 30 November 2020, prestasi perbelanjaan pembangunan JKSM telah mencapai 99.95%. Bagi soalan daripada Kuala Kerai berkenaan isu memperkasa mahkamah syariah dari segi perjawatan hakim, sebagaimana yang saya nyatakan bahawa kerajaan sedang berusaha untuk memperkasa mahkamah syariah dengan melihat semua emolumen hakim-hakim syar'i serta juga hakim-hakim mahkamah sivil melalui kajian bagi mewujudkan akta syara'an hakim syar'i dan penubuhan Suruhanjaya Kehakiman Syar'i. Soalan yang terakhir daripada Parit Bunta berkenaan dengan usaha-usaha untuk pastikan pendaftaran kes secara online. Berkenaan dengan pendaftaran secara online, e-filing dan juga e-review, perkara tersebut telah pun dimasukkan dalam program sedia ada di bawah projek penyambungan transformasi e-syariah versi 3 insya-Allah. Soalan yang terakhir, isu memperkasa melalui peningkatan hierarki 4 tier yang ditanya oleh Kuala Kerai. Usaha-usaha ini masih lagi berterusan dan mendapatkan pandangan dan persetujuan daripada pihak berkuasa negeri kerana mahkamah syariah terletak di bawah bidang kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong juga Sultan Raja setiap negeri. Jadi insya-Allah kita akan lakukan dengan sebaik mungkin. Akhir kalam saya tutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.